Bab ghulul, yakni pengkhianatan terhadap harta rampasan perang. Al-ghulul mana mengambil harta rampasan perang dengan tidak sebenarlah, dengan tidak cara yang betul, dengan tidak mengikut cara yang betul. Itu mana al-ghulul asalnya. Kemudian dipakai dengan arti pengkhianatan dalam sesuatu perkara lah yang diamanahkan. Dan firman Allah Ta'ala, wa man yaghlul, sesiapa yang melakukan ghulul, sesiapa yang berkhianat terhadap harta yang diamanahkan kepadanya, atau asalnya sesiapa yang berkhianat terhadap harta rampasan perang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat nanti dengan membawa harta rampasan perang yang dikhianatinya itu. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya Nabi SAW berdiri di kalangan kami, dia menyebutkan ghulul, yakni penyelewengan ataupun pengkhianatan terhadap harta ghanimah. Fa'azzamahu wa 'azzama amrah, Nabi SAW menyebutkan besarnya dosa pengkhianatan terhadap harta ghanimah itu. Wa 'azzama amrahu, begitu juga lebih kurang Nabi SAW menyebutkan tentang dahsyatnya dosa ghulul itu, dosa pengkhianatan terhadap harta ghanimah itu. Dia berkata, la ulfiyanna ahadakum, janganlah sekali-kali aku temui kamu pada hari kiamat nanti dalam keadaan ada di atas tengkuk seseorang itu kambing yang bertebek, kita kambing yang berbunyi, ada di atas tengkuknya itu kuda lahu hamhamah, dengan bunyinya, dengan rengkekannya. Yaqul, dia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aku pun akan berkata, aku tidak memiliki apa-apa daya untuk melepaskan kamu. Aku tidak memiliki apa-apa kuasa untuk menyelamatkan kamu. Qad ablaghtuka, aku telah pun menyampaikan hukum kepada kamu. Aku telah pun menyampaikan perintah Allah. Aku telah pun menyampaikan hukum Allah kepada kamu tentang perkara ini. Wa ala raqabatihi ba'ir, di atas tengkuknya ada unta, lahu rugha, dengan bunyi unta itu apa? Kita bahasa Melayu panggil bunyi unta itu apa? Rugha bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Melayu ni kuda tu, anda tahulah makna rengkikkan. Kambing itu tebek, kita kata. Kalau unta apa? Sebab unta tak ada tempat kita ni, makali tak tahulah ahli bahasa nak kata apa. Ahli bahasa, kalau unta tu bunyi dia tu nak kata apa? Kalau anjing menyalak, kita kata dengan salakannya, ni dak ni unta ni, bunyi dia tu, bunyi unta. Itulah rugha. Yaqul, dia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aku pun berkata, aku tidak memiliki apa-apa daya, apa-apa kuasa untuk melepaskan kamu. Aku telah pun ceritakan kepada kamu, yakni tentang hukumnya. Di atas tengkuknya itu ada samit, ada emas dan perak, uang ringgit, ada uang ringgit. Fayaqul, ya Rasulullah, dia berkata kepadaku, dia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aku pun berkata, aku tidak memiliki apa-apa kuasa atau daya untuk melepaskan kamu. Aku telah pun ceritakan kepada kamu, aku telah pun sampaikan hukum Allah kepada kamu. Wa ala raqabatihi riqa, di atas tengkuknya ada riqa, yakni pakaian. Riqa itu maknanya pakaian, cebisan pakaian. Takhfiqu, yang mengibas-ngibas. Takhfiqu itu seperti bendera yang berkibar-kibar. Takhfiqu itu maknanya yang bergerak-gerak. Fayaqul, dia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aku pun berkata, aku tidak memiliki apa-apa daya untuk melepaskan kamu. Aku telah pun ceritakan kepada kamu. Ayyub As-Sakhtiyani meriwayatkan
berkata, diriwayatkannya daripada Abi Hayyan, farasun lahu hamhamah. Dia sebut begitu. Sebab dalam setengah-setengah nuskahnya ala raqabatihi lahu hamhamah tu. Dalam riwayat ini siapa ni? Ayyub As-Sakhtiyani daripada Abi Hayyan ada sebut farasun lahu hamhamah, seperti yang kita baca tadilah. Sebab dalam setengah-setengah nuskah tak ada faras itu, perkataan faras itu tidak ada. Babul qalil minal ghulul. Ini bab penyelewengan, sedikit penyelewengan ataupun sedikit pengkhianatan terhadap harta ghanimah. Abdullah bin Amr tidak menyebutkan daripada Nabi SAW bahawa baginda telah membakar barang-barang ataupun harta benda orang yang melakukan pengkhianatan itu. Wa hadza asahhu, dan inilah yang lebih sahih. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya ada seorang yang dipanggil Karkarah, ditugaskan untuk menjaga barang-barang harta rampasan perang kepada Nabi SAW. Ada seorang yang dipanggil Karkarah atau Karkirah atau Kirkirah, yang ditugaskan untuk menjaga thiqalin Nabi SAW, barang-barang berat, yakni barang-barang ataupun harta benda rampasan perang. Dia pun mati. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun berkata tentang dia, huwa finnar, dia masuk neraka, dia dalam neraka. Fadhahabu yanzurun, sahabat-sahabat pun pergi melihatnya, melihat dia. Fawajadu aba'atan qad ghallaha, mereka dapati ada jubah, jubah yang dia telah khianati, yang dia telah ambil dengan cara yang tidak betul daripada harta rampasan perang itu, yang sebelum dibahagikan oleh ketua, dia telah ambil. Qala Abu Abdullah wa qala Ibn Salam Karkarah. Ibn Salam berkata Karkarah, yakni dengan fathah kaf itu, yakni Ibn Salam dengan jazam dia mengatakan Karkarah, sebab ada yang mengatakan Kirkirah, ada yang mengatakan Karkirah. Bahawa ma yukrahu min dhabhil ibil wal ghanam fil maghanim. Ini bab larangan menyembelih unta dan kambing dalam harta rampasan perang. Yani unta dan kambing yang masih berada dalam harta rampasan perang yang belum dibahagi. Diriwayatkan daripada Rafi' bin Khadij, katanya kami bersama Nabi SAW di Dzul Hulaifah. Orang ramai mengalami kelaparan, dan kami telah mendapat unta dan kambing yang di dalam perang. Nabi SAW berada di kumpulan belakang, kumpulan di belakang dari kalangan sahabat-sahabatnya. Fa'ajilu, mereka yang telah ke depan ini bersegera dengan nasabu al-qudur, dengan memasang periuk-periuk, pasang periuk lah, kita kata pasang kawah, kalau kita kata letak batu, letak tungku tu dulu, lepas tu letak atas tu periuk. Fa'amara bil qudur, masuk duduk gelegak dah. Setengah-setengah riwayat tersebut duduk gelegak. Nabi SAW pun perintahkan supaya dilerak, fa'ukfi'at, dibuang, dicurahkan kuah tadi, daging tadi, lalu diterbalikkan, curah saja gitu. Kemudian Nabi SAW membahagi harta ghanimah itu, disamakannya 10 ekor kambing dengan seekor unta. Lalu ada seekor unta, daripada unta-unta itu lari. Sahabat-sahabat hanya mempunyai kuda, sedikit kuda sahaja, tak banyak kuda. Mereka pun mencari unta itu, penat sampai penat. Fa'awa ilaihi rajulun bisahmin, maka ada seorang daripada mereka itu panah dengan anak panah. Dengan itu Allah menahankannya, yang ini berhentilah, jadi rebah. Faqala hadhihi, Nabi SAW pun kata, binatang-binatang ternakan ini liar seperti binatang-binatang liar. Kadang-kadang dia liar seperti binatang-binatang liar.
Mana-mana binatang ternakan yang terlucut daripada kamu, yang lari daripada kamu, maka lakukanlah seperti ini terhadapnya. Datuk saya pun berkata, kata perawi ini, kami bimbang kita akan bertemu musuh besok, sedangkan kita tidak ada pisau. Bolehkah kita sembelih dengan menggunakan asap ni, buluh? Bolehkah kita sembelih dengan menggunakan buluh? Faqala, Nabi SAW pun kata, ma anharad dam, apa-apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah pada ketika menyembelihnya, fakul, makanlah, boleh makan. Laisa sin wa zufur, jangan gigi dan kuku, tidak boleh gigi dan kuku. Nanti aku ceritakan kepada kamu kenapakah tidak boleh. Adapun gigi itu, ia adalah tulang, termasuk dalam tulang. Adapun zufur, kuku itu, famudal Habasyah, maka ia adalah pisau orang Habsyah. Ini bab memberi atau menyampaikan berita gembira tentang kemenangan kepada sesiapa, kepada seseorang. Diriwayatkan daripada Qais, katanya Jarir bin Abdullah berkata kepada saya, Rasulullah SAW berkata kepadaku, tak mahukah engkau merehatkan aku, menenangkan aku daripada Dzil Khalasah. Dzil Khalasah adalah sebuah rumah yang mana orang-orang kabilah Khath'am menyembah berhala di dalamnya. Itu wakana baitan fihi Khath'am. Dzil Khalasah adalah sebuah rumah yang mana orang Khath'am berada di dalamnya, yakni untuk memuja ataupun untuk menyembah berhala. Yusamma al-Ka'bah al-Yamaniyah. Dzil Khalasah itu dipanggil, rumah sana dipanggil Ka'bah Yaman, Ka'bah Yaman. Fantalaqtu, saya pun berangkat bersama-sama dengan 150 orang Ahmas. Ahmas ni nama kabilah. Kabilah dia lah, kabilah Jarir ni, anak beranak dia. Mereka pandai berkuda. Saya pun menceritakan kepada Nabi SAW bahawa saya tidak dapat berada dengan tetap, saya tidak dapat duduk tetap di atas kuda. Maka Nabi SAW pun memukul dada saya, dia pun tepuk di dada saya, sehingga saya nampak kesan-kesan jari-jarinya di dada saya. Rasulullah SAW pun doa sambil tepuk, Allahumma thabbithu, ya Allah tetapkannya dan jadikanlah dia hadiyam mahdiyah, pemimpin yang terpimpin. Maka dia pun berangkatlah dan dia pun memecahkan rumah itu, wa harraqaha, dan membakarnya. Selepas itu dia pun hantar seseorang kepada Nabi SAW untuk menyampaikan berita gembira itu kepadanya. Utusan Jarir itu berkata kepada Rasulullah, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan sebenar, tidak aku datang kepadamu melainkan setelah aku meninggalkannya dalam keadaan ia seperti unta kurak yang dilumurkan belakin. Fabaraka ala khayl ahmas warujaliha, maka Nabi SAW pun mendoakan keberkatan untuk kuda ahmas dan untuk penunggang-penunggangnya, dan untuk pengendali-pengendalinya 5 kali. Musaddad berkata, baitun fi Khath'am, sebuah rumah di kalangan Khath'am. Bau ma yu'tal bashir, ini bab sesuatu yang diberikan kepada penyampai berita gembira. Ka'ab bin Malik telah memberikan 2 pasang pakaian, 2 kain kepada orang yang memberikan berita gembira kepadanya. Hina busyira bit taubah, ketika dia diberikan berita gembira tentang taubatnya telah diterima oleh Allah. Babun la hijrata ba'da al-fathi, tiada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW bersabda pada hari pembukaan Mekah, la hijrata ba'da al-fathi, tiada lagi hijrah selepas fathi, tetapi yang tetap ada ialah jihad dan niat. Bila kamu digempur, bila kamu dipanggil untuk berperang,
fanfiru, maka keluarlah untuk berperang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Mujalid bin Mas'ud, daripada Mujashir bin Mas'ud, katanya Mujashir datang membawa saudaranya Mujalid bin Mas'ud kepada Nabi SAW. Lalu dia berkata, ini Mujalid mahu berbai'ah dengan engkau untuk hijrah. Nabi SAW pun berkata, tiada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah, tetapi aku akan berbai'ah dengannya untuk Islam. Diriwayatkan daripada Atha, dia berkata, saya bersama dengan Ubaid bin Umair pergi kepada Aisyah. Ketika itu dia sedang berada dekat dengan bukit Thabir. Faqalat lana, dia berkata kepada kami, hijrah sudah terputus, sudah habis. Semenjak Allah telah memberikan kemenangan kepada Nabi-Nya SAW untuk menguasai Mekah. Bab, kalau seseorang terpaksa melihat rambut ahli zimmah dan orang-orang mukminat, perempuan-perempuan mukmin, jika mereka derhaka kepada Allah, dan bab menelanjangkan mereka. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sa'ad bin Ubaidah daripada Abi Abdurrahman, dia adalah penyokong golongan yang menyokong Sayyidina Uthman. Faqala li Ibn Atiyah wa kana alawiyan, dia berkata kepada Ibn Atiyah, Ibn Atiyah adalah seorang penyokong bagi golongan yang menyokong Sayyidina Ali. Inni la a'lamu, dia kata apa? Inni la a'lamu, aku tahu benar apakah perkara yang membuatkan kawanmu, ketuamu itu berani untuk menumpahkan darah. Aku tahu kenapa ketuamu itu berani untuk menumpahkan darah, yakni untuk perang. Sami'tuhu yaqul, saya pernah dengar dia berkata, Nabi SAW telah mengutuskan saya dengan Zubair. Dia kata, kamu pergi kepada Raudah sekian-sekian, kamu akan dapati di sana seorang perempuan yang mana Hatib telah memberikan satu sepucuk surat kepadanya. Kami pun pergi ke Raudah, satu tempatnya. Kami pun kata, surat. Dia kata, dia tak bagi kepada saya. Faqulna, kami pun kata, betul-betul kamu keluarkan, mesti kamu keluarkan, kalau tidak kami telanjangkan engkau. Perempuan itu pun mengeluarkan surat tadi daripada simpulan rambutnya, pintalan rambutnya. Fa arsala ila Hatib, Nabi SAW pun hantar orang supaya panggil Hatib. Hatib pun berkata bila dia pergi menghadap Nabi SAW, la ta'jal, jangan engkau bertindak gopoh, jangan gaduh. Saya tidak kufur, demi Allah saya tidak kufur, dan tidak bertambah terhadap Islam dalam diri saya selain daripada semakin kasih. Jadi saya semakin kasih kepada Islam, dan tidak ada sesiapa pun daripada sahabat-sahabatmu melainkan dia mempunyai orang-orang yang Allah boleh membela ahli keluarga dan harta bendanya di Mekah. Semua ada belaka orang-orang yang boleh bela keluarga dia dan harta benda dia di Mekah. Tetapi saya tidak mempunyai sesiapa pun. Dengan bertindak begitu saya mahu berbudi kepada mereka. Maka Nabi SAW membenarkannya. Betul, Nabi kata, dia cakap betul tu. Umar pun berkata, biarkan daku memenggalkan lehernya, sesungguhnya dia telah jadi munafik. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, mana engkau tahu, tentulah Allah telah pun mengetahui isi hati ahli Badar, sehingga dia berkata, i'malu ma syi'tum, i'malu ma syi'tum, lakukanlah apa yang kamu mahu, buatlah apa yang kamu suka. Inilah perkara yang membuatkan dia berani, yakni ketuamu tu berani. Inilah ini bab menyambut
pejuang-pejuang yang pergi berperang apabila balik. Ini bab menyambut pejuang-pejuang setelah mereka balik daripada peperangan. Diriwayatkan daripada Ibni Abi Mulaikah, katanya, kata Ibnu Zubair kepada Ibni Ja'far, kedua-duanya Abdullah namanya, Abdullah bin Az-Zubair, asal lagi Abdullah bin Ja'far, kamu ingatkah ketika kita menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku, engkau dan Ibnu Abbas? Kata Ibnu Ja'far, ya ingat. Dia gendong aku, dia bawa naik aku di atas kenderaan dia dan membiarkan engkau, kata dia. Engkau tak boleh naik, aku boleh naik, kata dia. Diriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid, katanya, kami telah pergi untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kanak-kanak hingga sampai ke Thaniyatil Wada', nama tempat. Nah, itulah beberapa bab yang kita baca pada malam ini. Bab hulul. Ini apabila perang, masih lagi dalam bab jihad lagi, bab perang lagi. Bila perang ada kalah benar. Hak mana benar tu bolehlah harta ghanimah, orang panggil harta ghanimah. Harta ghanimah ialah harta yang orang-orang Islam dapat daripada orang kafir setelah berlaku peperangan. Satu lagi, harta rampasan perang juga, tetapi tidak berlaku peperangan sebelumnya, orang kafir lari meninggalkannya. Itu apa? Harta faid namanya. Harta faid. Bila dapat harta ghanimah tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Tidak boleh diguna sewenang-wenang. Walaupun orang itu ikut serta dalam perang, tetapi dia tidak boleh bertindak mengambil dulu ke bahagian dia sendiri. Tak boleh macam tu. Dia kena tunggu sehingga ketua bagi bahagian dia tu. Ini bab hulul, yakni pengkhianatan terhadap harta ghanimah. Ia termasuk dalam dosa besar, Dan firman Allah Ta'ala, wa man yaghlul, sesiapa yang melakukan hulul, yakni pengkhianatan, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat nanti dengan membawa apa yang dikhianatinya. Dia khianati gapo? Datang itu lagu mana? Hadis menceritakan yang kita baca tadi. Orang ni dia tak boleh nak tolak, tak boleh nak tepis, mari duduk atas ni, atas belakang, atas tekuk dia. Kalau unta yang dia khianat tu, dia ambil dulu tu, ambil unta, buat lari unta ke seekor, unta tu mari duduk atas tekuk dia. Tak boleh nak tolak, tak boleh nak tepis, mari duduk bunyi cara unta tu lah. Malulah depan orang ramai di padang mahsyar. Ni di padang mahsyar, sebelum masuk neraka ke apa, di padang mahsyar tu berlaku gini. Kalau kuda tu merengkik-rengkik duduk atas tekuk dia. Kalau duit duduk kibah, nampak habislah kau orang. Kalau buat lari duit duduk kibah, macam kena angin gitu. Kalau banyak. Kalau pakaian pun lagu tu juga duduk berkibah-kibah gitu. Ini maknanya. Inilah yang dikatakan dia akan datang dengan membawa ma ghalla yaumal qiyamah. Dalam Quran sebut itu, lagu itulah caranya. Mari naik tekuk. Naik duduk tekuk. Apa tujuan? Supaya selama ni dia ambil senyap-senyap. Kira-kiranya orang tak tahu. Besok semua orang tengok, oh dia tak suka. Malulah. Tujuannya nak suruh malu. Itulah dalam bentuk balasan macam tu. Pada ketika itu orang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia tidak dapat. Dia kata, wahai Rasulullah, tolong aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku tak boleh buat apa. Aku ayat dah ke dulu, jangan buat lagu ni. Kenapa kamu buat? Aku tak boleh buat apa. Di sini aku tak boleh. Ini masalah ni aku tak boleh. Bukan semua boleh sewenang-wenang. Aku pun tak boleh nak kata bagi syafaat pun sesuka hati boleh bagi syafaat. Dah, hak ni tak boleh. Menunjukkan ini dosa besar. Kalau lagu ni sifatnya hak Nabi tak boleh nak bantu. Digambarkan Nabi tak boleh bagi bantuan. Dosa besar. Ini hulul. Hulul ini biasanya dalam peperangan.
dalam peperangan lah. Inilah asal dia. Kemudian hukum ni dia tidak, hulul ni tidak khusus dengan rampasan perang saja. Sebab itulah nak terjemah tadi, khianat terhadap amanah. Katakanlah dia pakai gaji, dia ambil dulu senyap-senyap. Padahal dia kerja juga. Dia ambil. Kalau dia ambil, dia tahu kerja apa tu, curi tu, apa panggil lagu tu. Ni melakukan hulul. Ghal ni lagu mana? Dia terlibat dalam perang tu, ataupun dia kerja juga, dia ambil senyap-senyap. Oleh kerana dia ni ada apa? Ada kedudukan. Dia pegang duit tu, dia jadi bendahari, kau dia jadi apa kau, kita kata. Sedangkan duit tu duit orang ramai. Ketua dia lebih tahu, dia nak bagi ke siapa dulu. Dia mana-mana ambil ke dia dulu. Tak boleh. Itulah yang dikatakan hulul. Walaupun dia ada hak di situ, belum bagi, tak boleh ambil. Ini bahaya. Kalau kita kerja dengan orang pun lagu tu. Jadi pegawai kau. Banyak berlaku dalam masyarakat. Jadi pegawai kerajaan. Jadi pegawai kerajaan. Dia ambil ni bahagian ni tanah ni ambil ke dia. Hak bahagian tanah. Ni ambil ke dia. Tak bubuh nama dia, buah nama anak-anak dia. Dia tahu dah tanah sini ni akan jadi gini-gini, dia buat cara dia lah. Itu hulul orang panggil. Hulul. Tidak boleh, dosa besar. Tak boleh. Dia kena bekerja dengan baik lah. Setakat mana yang kerajaan suruh buat lagu tu. Lepas pada tu tak boleh nak mana-mana, tak boleh. Mana tahu kerajaan nak bagi kepada siapa? Orang yang lebih berhak, ramah lagi di kawasan tu, ataupun di kawasan lain yang lebih berhak. Apa kita pandai-pandai buat? Kerana apa? Kerana kita ada kedudukan kita, orang tak boleh tahu. Kita rasuah, jenis rasuah juga lah. Tak boleh, dosa besar. Supaya dalam kerajaan mana-mana pun, kalau ada benda-benda macam ni, tak boleh maju, rusak, akan musnah. Kerajaan itu akan musnah. Sebab itulah Nabi SAW sudah bagi peringatan dah. Ini bahagia dia masuk pergi perang juga, bukan tak pergi. Tak boleh nak ambil dulu. Sebab boleh jadi kalau imam, kalau ketua nak bagi, dia tidak bagi hak tu kepada kawan tu, dia bagi hak lain. Boleh jadi ada orang lain yang lebih utama lagi, dia nak bagi ke orang ni dulu. Kalau dengan sebab kita ambil dulu, sakit kepala ketua tu, pitih tak ada nak lagu mana, sedangkan orang ni perlu bagi dulu ni. Rupanya dia pitah dulu lagi. Susah buat kerja, susah. Sebab itu tak boleh. Mana kata suruh bagi dah tapi tidak dapat ni. Suruh bagi tanah dah pada orang kawasan tu, tak dapat. Hanya hak boleh kepada kaya-kaya ni, lagu mana? Padahal sudah bagi arahan dah. Ada ni hak main kok tengah ni. Salih. Dosa. Supa juga ni. Supa dengan hak tu. Supa. Begitu. Kecuali kalau ada maslahat yang lebih besar lagi. Itu dia ada bab lain lah pula, maslahat yang lebih besar lagi. Kita bekerja dengan sebuah kerajaan itu memang zalim teruk. Kalau kita kemah hak tu, jadi kau kemah dia. Lain pula. Dia hukum ni sama-sama lagu tu hukum. Dengan sebab itu kita kena tengoklah. Tetapi kalau kerajaan tu sudah baik dah, molek dah, nak ke arah molek dah, tiba-tiba kita buat lagu tu, kau jadi rosak, tidak terkawal keadaan. Kita ingat dengan cara buat gitu, kau molek dah, tidak jadi kau molek, kau teruk, jangan dibuat. Hak senangnya payah-payah tak usah buat lah. Kalau tidak, nama baik kita akan tercemar. Kalau kena igak, kalau kena apa, akan tercemar. Kalau kita kerja dengan orang kafir sekalipun, kalau kita bercurang, tak boleh, dia tak percaya dah kepada kita, tidak amanah. Ini memburukkan juga orang Islam sebagai pekerja. Hak semoleknya tak sah. Kalau nak juga kena pandai betul dalam menilai ni patut ke tidak, boleh ke tidak nak buat gitu. Kalau tidak boleh, kalau menjejaskan nama baik maruah orang Islam, buruk, masuk dalam surat khabar ke apa semua, tak ada pasal. Hanya kalau ada untung untuk peribadi kita saja, lagu tu tak boleh. Hak ni dengan maksud kalau ada untung untuk umum orang Islam,
umat Islam. Kalau pun nak boleh. Kalau untuk peribadi saja tak boleh. Kok mana-mana pun. Sebab kita kerja mestilah dengan amanah. Dia pilih kita tu sebagai orang yang amanah buat kerja dengan dia, walaupun dengan orang kafir sekalipun. Kalau kita buat tak betul, menyebabkan jadi dia ni pandang buruk pada orang Islam semua sekali. Payah dah pula nak kerja orang lain. Kalau kerana peribadi. Tapi kalau kerana umat, mungkin ada keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskan. Itu kena tengoklah pula keadaan lagu mana. Inilah yang dalam hadis ni Nabi SAW kata, la ulfiyanna, janganlah sekali-kali aku bertemu dengan kamu besok. Kamu ni umat aku dah kira-kiranya ada tanda belakangnya. Suka dah tengok. Boleh berkumpul senang tempat puak-puak kita belakang. Ni duduk terpencil jauh, ada alamat, ada tanda dia. Ambil air semaya, ni berkilau-kilau. Anggota air semaya dipanggil, mari sini. Suka dah. Tapi janganlah bertemu lagu ni. Jangan. Ini wa'id orang panggil. Janji buruk yang diberikan oleh Nabi SAW. Bermakna ini adalah suatu yang suatu dosa besar lah. Tadilah qad ablaghtuka, aku telah pun ceritakan kepada kamu. Seperti tadilah. Hal lain-lain pun lagu tu jugalah. Babul qalil minal ghulul. Tadi takut banyak kok. Seekor unta duduk atas belakang. Seekor kuda. Kalau kuda ni sepuluh kereta sekarang ni lah. Zaman itu. Itu hak besar tu. Kalau hak kecil macam mana? Imam Bukhari buat tajuk suku. Al-qalil minal ghulul. Penipuan ataupun pengkhianatan terhadap harta ghanimah yang sedikit. Macam mana? Tak boleh juga. Sikit pun tak boleh. Tak boleh juga. Bahkan ada disebutkan riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa Nabi pernah bakar orang yang ambil cara macam ni. Ini tindakan dia yang keras lah, nak menunjukkan dia tidak setuju, tidak suka cara macam tu. Sampai dia bakar, kelih saja. Ada riwayat yang macam tu. Tetapi Imam Bukhari kata yang lebih sahihnya Nabi SAW tidak bakar barang tu. Kalau bakar rugilah, jadi mensia-siakan barang tu, tidak bakar. Riwayat yang ada menyebutkan hak bakar itu tidak sahih. Hak lebih sahihnya iaitu tidak bakar. Riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As sendiri pun. Cuba kita tengok dalam ni nombor sebelah. Kalau kita ni ada kitab cetakan Pakistan ni, nombor sebelah, hasyiah nombor sebelah. Hadza asah. Imam Bukhari kata ini lebih sahih. Apa tujuan dia kata begini? Dia nak isyaratkan kepada dhaif hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr tentang Nabi SAW membakar rahla al-ghal. Yang di rahla kenderaan orang yang melakukan pengkhianatan tadi, dia bakar. Dan apa yang tersebut dalam Abu Daud, riwayat daripada Salim bin Abdullah, katanya saya mendengar ayah saya menceritakan daripada Umar, daripada Nabi SAW, idza wajadtum ar-rahla qad ghulla fa ahriqu mata'ahu. Idza wajadtum ar-rajul, kalau kamu dapati seseorang yang telah melakukan pengkhianatan dalam masalah ni, harta ghanimah ni, fa ahriqu mata'ahu, kamu bakar barang-barang dia. Ada perintah lagu tu dalam hadis Abu Daud. Kemudian Abu Daud mengemukakan melalui tarik jalan riwayat yang lain daripada Salim secara mauquf. Abu Daud berkata, hadza asah. Hak mauquf ini, hak terhenti setakat Ibnu Umar, itu hak lebih sahih, kata dia. Hak akad kepada Nabi SAW suruh tu, riwayat itu tidak sahih. Itu sebab Imam Bukhari syarat sini, tidak sahih hak suruh bakar. Yang jelasnya tidak bakar. Tidak ada asal, kata Imam ni, tidak ada asal, dan itu hadis itu tidak terpakai, tak boleh nak pegang, hak suruh bakar. Ni di sini nak cerita hak sikit lagu mana? Ada seorang tu Karkarah namanya. Dia ni jaga barang-barang harta rampasan perang, ditugaskan begitu. Tiba-tiba dia mati. Bila mati, Nabi SAW pun kata dia masuk neraka. Sahabat-sahabat pun pergi tengok, hungar pergi tengok, dapati ada pada dia tu jubah ni tidak besar,
Sikit pun tak boleh juga, menyebabkan masuk neraka. Bagaimana kalau hak besar lagi? Jubah ni kita kata berapa riyal sangat. Ni hak kecil pun tak boleh. Apatah lagi kalau hak besar-besar. Kalau tanah bereka-reka, bereka-reka bagi kepada anak beranak. Sedangkan orang lain yang lebih berhak. Memang ketua tu sudah baik dah, memang duk fikir dah nak bagi ni kepada orang bawah ni. Pemimpin tu bagus dah, nak duk fikir nak bagi. Ni hak tengah ni pula ni. Kucar pula. Habis rosak program. Hak si kecil pun tak boleh. Apatah lagi kalau hak besar. Sahabat Nabi SAW kata masuk neraka. Bagaimana masuk neraka? Tidakkah dia sahabat? Kau dia munafik? Kau lagu mana ni? Tidak munafik. Tak ada siapa pun kata kerkarah ni munafik. Dia sahabat. Tapi sahabat pun bila kata sahabat, tidak mana bila dia sahabat ni jamin masuk syurga lalu. Tak. Hak mana buat tak kena apa tu lah, support. Masuk neraka. Bila kata dia dalam neraka ni bukan makna dia kekal dalam neraka. Masuk neraka lah. Kena terima balasan lah. Lepas tu bila sudah habis, dia akan keluar. Seperti orang-orang Islam yang lain. Kalau selagi Islam, bila telah habis menerima hukuman dia tu, keluarlah. Dia ni termasuk dalam waktu juga. Dahsyat. Pak kita ni siapa? Sahabat tu dia ada kelebihan dia sendiri. Orang lain yang bukan sahabat, lagilah tak boleh. Ni dia kenal ni. Kenal ni biasanya simpati lah, dah kenal. Kata tolong saya. Tak boleh nak tolong. Kalau orang tak kenal, lagilah tak ada nak berasa gapo. Orang tak kenal. Itulah sebab dalam hadis-hadis ni sebut, janganlah aku bertemu dengan kamu, mana aku kenal kamu. Kamu kata tolong aku. Aku tak boleh tolong. Sebab biasa manusia ni kalau orang dia kenal, dia simpati. Cuba tengok berapa banyak kemalangan berlaku ke apa. Tak cara kita mungkin tidak anak kita, mungkin tidak anak-anak kita, sebab tak kenal. Kalau kau jauh, kau tak cara lagi, tak serah kau satu pun. Cuba kalau anak-anak dekat orang kita kenal, tak lalu makan, tak berapa jendera tidur. Begitulah keadaan. Ni sahabat Nabi SAW kenal lah. Tak boleh. Ni nak ayat sikit pun tak boleh. Jangan main-main. Apabila kita bekerja dengan mana-mana pihak lah, mana kena, terutama orang Islam sudah baik dah, dia nak baik dah pemimpin itu, kita tidak membantu, kita menyebabkan jadi kocak. Dia dah nak buat baik dah kepada rakyat, nak suruh bagi dengan baik, tapi kerana kita tak jadi. Sebab itulah pada dosa dia besar ni, akibat dia tu orang yang sepatutnya mendapat tu duduk menderita sampai ke mati. Kerana kita tak boleh. Artinya kalau sudah menang sekalipun, dapat harta perang pun, rampasan perang pun, tak boleh semena-mena. Kena mengikut peraturan, ikut disiplin, ikutlah sebagaimana yang dibuat dah, sebagaimana yang ditentukan. Yang lebih selamatnya tak usah buat benda-benda macam tu. Ada ingat baca satu buku Maulana Maududi. Orang tanya dia macam mana dengan orang kafir, kita nak buat macam mana? Boleh kalau kita buat beranak gini? Dia kata tak boleh. Sebab apa? Nama buruk orang Islam. Orang Islam dia tak boleh percaya. Sekurang-kurangnya pada kita duduk dalam negara kita, orang Islam sebagai minoriti, kita kena jaga maruah, nama baik orang Islam. Kena bekerja dengan baik. Kalau kita bertugas dengan dia, bekerja dengan dia, kena jaga. Kalau tidak, tak usah kerja sendiri, senang. Kalau nak kerja dengan baik, kena jaga maruah tu. Jangan sampai kita buat tu untuk peribadi kita saja, bukan keuntungan untuk umat. Tapi kalau sampai satu peringkat, tak boleh juga maknanya kita jadi askar misalnya, jadi polis, dia suruh gak bahal orang Islam, tak boleh lagu tu. Ni makna kes lain, khianat jenis lain, yang memang sepatutnya benda tu betul dah, molek dah, tetapi kita tipu juga. Jangan buat macam tu. Dia pesan jangan, tak boleh. Orang Islam tak boleh buat lagu tu, walaupun terhadap orang kafir sekali. Sebab apa? Buruk orang Islam kemudian. Bama yukrahu min dhabhil ibil
Ini bab larangan sembelih unta dan kambing dalam harta ghanimah. Dapat ada harta ghanimah ni, ada unta, ada kambing, ada gapo. Nak sembelih. Hak tadi buat lari sendiri seorang, ni nak sembelih pakat makan. Tak boleh juga. Ni Imam Bukhari buat pergi lagi, perincian lagi. Hak tadi ambil jubah tu seorang. Hak sebelum pada tu ambil kuda ke ataupun unta ke ataupun duit ke untuk sendiri seorang. Ni ambil untuk sama-sama makan. Kemudian semua ni hak pergi perang juga. Tak boleh. Tak boleh juga. Nabi SAW suruh lerak. Sudah masuk dah kita kata bazir pun dia nak ayat tak boleh benda ni. Haram. Bila haram, maka haram. Tak boleh. Suruh saja. Tengok saja. Lepas pada tu Nabi SAW baru bagi. Dia bagi. Mana dia samakan 10 ekor kambing dengan seekor unta. 10 ekor kambing sama dengan seekor unta. Kalau ada kambing ni 10 ekor ni unta seekor. Antara dua orang nak bagi. Boleh bagi ni 10 ekor kambing, ni seekor unta sama. Ni hadis ni kita sudah jumpa dah. Lepas tu ada unta terlepas lari. Lari-lari cakap cari, penat dah unta, kuda ada sedikit untuk nak cari. Bila begitu ada seorang ni panah tu berhenti rebah. Bila rebah tu kan tak apalah, Nabi SAW pun kata kena buat lagu ni lah. Setiap Nabi SAW berlaku kepada dia tu kan pengajaran berlaku pada kita. Tidak kata jadi kebetulan saja dak. Macam di sini binatang ternakan kita tak boleh nak bedih, nak panah, tak boleh kalau selagi kita boleh higap. Haram kita tak boleh. Kecuali kalau kita tak boleh juga, tak boleh. Maka baru boleh guna cara ni. Tidak sembelih pun tak apa. Bila nak panah tu bismillah mula. Bismillah wallahu akbar. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim tak sesuai situ. Pasal nak mati ni binatang tu, kita nak bedih tu mati dia. Ar-Rahman itu tak sesuai disebutkan sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim tu rahmah tu tidak. Tetapi boleh juga sebab dia benarkan untuk kita ni makhluk istimewa, boleh kita bunuh binatang tu kalau kita sebut nama dia, ingat ke dia, boleh, harus. Tuhan benarkan kepada kita. Kalau nak kira terberak kecing lembu tu bila sembelih tu sakit, dia kata kena pisah ni, setiap yang bernyawa sakit. Tapi boleh kalau kerana Islam mana kita terima ni kejadian Allah SWT. Kita ni dalam kejadian hak paling istimewa, hak lain di bawah kita belakang untuk kita kena terima tu. Kena terima baru boleh, kalau tidak tak boleh. Tetapi kalau dia ni liar, jadi liar boleh. Lepas tu kata sahabat ni, kita bimbang besok kita akan bertemu musuh, kita tidak ada pisah. Kalau tak ada pisah, nak pergi lagu mana kita kata? Nak silap saja? Nak berkocah saja? Tidak. Sahabat-sahabat ni dia tanya, kalau kita duduk sembelih ni, pisah tu akan jadi tumpul ke lagu mana, kita tak sedap nak pergi esok. Ada nak pergi tu. Tapi kalau kita guna tu untuk sembelih, boleh jadi akan jadi tumpul ke? Ini maksud tak ada pisah. Ni bukan tak ada pisah langsung. Ada pisah untuk apa? Takut jadi terjejas. Macam mana? Bagaimana kalau kita sembelih dengan bulu? Boleh ke tidak? Nabi SAW pun kata apa-apa yang mengalirkan darah, apa-apa saja yang mengalirkan darah tajam dan disebutkan nama Allah pada ketika menyembelih tu, boleh makan belakang, makan. Jangan makan binatang yang mati kerana gigi, dicekik dengan gigi ataupun dengan kuku, jangan. Tak boleh. Itu tak boleh. Gigi sebab dia termasuk dalam tulang, nak guna tulang tak boleh. Dulu kita sudah bincang panjang hal ni, anda rasa tidak perlu diulangi lagi, ada berapa kali dah jumpa ni. Bab al-bisyarah fil futuh, yang diberikan berita gembira untuk kemenangan. Nabi SAW kata, kamu tak rehatkan saya kah? Mikir ni serabut ni, mikir ni Zil Khalasah. Ada orang buat nak lawan Kaabah ni.
nak lawan Kaabah, nak suruh orang ni lari pergi kepada dia. Ni. Jadi di Yaman ni daripada sebelum pada tu pun ada dah. Zaman Abrahah dulu. Nak buat Kaabah juga. Kaabah tempat dia. Lepas pada tu nak pergi roboh Kaabah di sini Mekah ni. Sentiasa ada. Ini makna cabaran dia, sebab dia ni adalah di bawah pemerintahan apa dia? Di bawah kekuasaan Rom. Di bawah kekuasaan Rom. Jadi cara dia tu dia melalui kau ni. Dia tidak secara langsung melalui Yaman. Macam-macam lah cara dia. Nak apa ni? Ganggu orang Islam. Dzil Khalasah nama sebuah rumah ibadat lah. Wa kana baitan fihi Khath'am. Ini ayat ni tidak berapa jelas ni. Baru jelas apabila kita tengok dalam Hasyiah Sindi di bawah ni. Hasyiah Sindi. Wa kana baitan fihi Khath'am. Yani fihi ya'buduna sanaman lahum. Itu baru jelas bawah sekali. Ay kanat fihi ibadatu Khath'am. Fihi ya'budun. Di dalam rumah tu lah mereka puak-puak Khath'am ni menyembah berhala. Ada berhala dalam tu. Dia panggil Kaabah. Dia nak lawan. Nabi SAW suruh roboh ni kalau nak lawan. Nak tarik, tarik perhatian orang. Nak pusing orang. Kalau dia ni ibadat cara dia sendiri, hal dia sendiri, tak cara. Kalau dia nak lawan, memang Nabi SAW suruh pergi roboh. Saya pun pergi dalam 150 orang daripada kabilah Ahmas, kabilah dia lah. Mereka ni orang yang pandai berkuda belaka. Tapi saya sendirinya tidak tetap di atas kuda ni. Tidak berapa tetap, tak berapa kemah lah naik kuda. Nabi SAW petepuk dada dia sehingga bekas di dada. Bekas jari-jari Nabi SAW di dada, dia tepuk. Sambil dia doakan. Tidak tepuk saja, Allahumma thabbithu, dan seterusnya. Lepas tu dia jadi kuat lah. Jarir ini jadi kuat dan handal pula naik kuda. Lepas pada tu dia pergi buat lagu mana? Bakar. Dah peracur rumah tu, rumah ibadat itu peracur. Lepas tu dia pun hantar orang untuk menyampaikan berita gembira kepada Nabi SAW. Orang itu pun, utusan Jarir itu pun berkata kepada Rasulullah, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan sebenar, aku mari kepadamu ni tak mari melainkan setelah aku tinggalkan rumah itu jadi seperti unta kurak yang dilumurkan belakin. Belakin ni ubat macam minyak hitam. Cuma jadi ruduh lah. Hitam jadi. Maknanya rumah tu hang jadi hitam, terbakar. Dalam keadaan lagu tu. Fabaraka ala khayli Ahmas. Nabi SAW pun mendoakan keberkatan kepada kuda Ahmas dan kepada pengendali-pengendalinya. 5 kali dia doakan. Begitulah. Yang ni dalam perang, bila perang dia kena hantar berita seorang. Jangan tidak hantar berita. Apalagi berita gembira, kemenangan, kena hantar berita dalam perang. Ini caranya. Tidaklah kata ketua duduk di sini, di pusat dia duduk tunggu-tunggu apa cerita ni. Tidak balik lagi pun tak apa, kena hantar orang utusan. Mari cerita, apa cerita? Nak bantuan kau, nak gapo kau, kena hantar. Terutama berita gembira. Ini maknanya terima berita gembira, hantar berita gembira dalam peperangan, tidak apa, tak jadi masalah. Bahkan ini ada asalnya daripada Nabi SAW. Ini bab apa yang diberikan. Orang yang memberi berita gembira tu, tak apalah. Bolehkah tidak kita bagi sesuatu kepada dia kerana kita suka dia bawa berita gembira? Jawabnya boleh. Boleh. Apa yang diberikan kepada pembawa berita gembira? Ka'ab bin Malik, salah seorang daripada 3 orang sahabat yang disebutkan dalam Quran kerana tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk, maka telah diboikot. Allah SWT perintahkan. Boikot orang tak kecap belakang. Bui salah tak jawab salah. Sedih tak kira lah pupuk 3 orang. Termasuklah salah seorangnya Ka'ab bin Malik yang disebutkan dalam Al-Quran, wa 'ala thalathati alladhina khulifu. Tu ayat tu lah. Kemudian tapi akhirnya setelah sekian lama, puluh-puluh hari lah, 50 hari lebih kurang, barulah dalam Quran disebutkan Allah SWT terima taubat mereka. Terima taubat tu Nabi SAW pun banyak suka Nabi.
terima taubat. Orang pergi royak kepada dia, Allah SWT terima dah taubat kamu, suka tak kira dia bagi pakaian kepada orang tu kerana suka sangat. Kerana suka sangat. Inilah keadaan sahabat ni. Ada kesalahan-kesalahan yang tidak tahu baca tadi masuk neraka. Ada kesalahan-kesalahan yang mana dia kesal sangat, diterima taubat. Dalam Quran sendiri sebut Allah SWT terima taubat dia. Payahnya nak jadi sahabat Nabi ni, payah. Kalau panggil ke pergi perai tak kira ke mana-mana. Dalam keadaan lagu mana, panas kok, sejuk kok, kena pergi. Tak pergi, ayat Quran tu ayat Quran tu berat cabaran dia tu. Boleh tahu selalu orang munafik, orang ni munafik, orang ni tidak munafik, boleh tahu selalu. Itu berat, payah. Munasabahlah kalau dia istimewa. Babun, ini bab. Imam Bukhari tak amari hadisnya sebab dia kira sudah maklum, kita sudah berapa kali dah jumpa hadis Ka'ab bin Malik itu, sudah berapa kali dah jumpa. Dalam sana panjang lebar tu ada sebutlah, bila dia berikan berita gembira, dia bagi kain kepada orang itu kerana suka sangat. Kerana suka sangat. Kemudian babun la hijrata ba'dal fathi, tiada lagi hijrah selepas penaklukan Mekah. Selepas Nabi SAW takluk Mekah, kuasai Mekah, tak boleh hijrah. Ini dalam hadis ni lah. Sebelum pada tu wajib hijrah. Tak hijrah dosa, kecuali ada keuzuran. Kalau tidak, dosa. Perintah Allah SWT dalam Quran suruh hijrah. Kalau tak hijrah tak boleh orang Islam. Pasal apa? Umumnya orang Islam yang duduk di negeri kafir di Mekah teraniaya. Kerana itulah wajib kena keluar. Mana kita orang Islam kalau duduk di sesuatu tempat tak boleh duduk, kena buat nyaya kat orang. Nak buat ibadat tak boleh, nak menunaikan hak Allah SWT tak boleh, diganggu oleh orang. Pada ketika itu wajib kita tinggalkan negeri itu, pergi cari tempat lain. Sekarang ni pun masih lagi macam tu. Sekarang ni pun masih lagi macam tu. Tetapi kalau tidak, tak perlu berhijrah ke mana. Sekarang ni pun masih lagi macam tu. Sekarang ni pun masih lagi macam tu. Tetapi kalau tidak, tak perlu berhijrah ke mana-mana. Tak perlu. Kalau masih boleh, hak kita terjamin, terpelihara, kita tak apalah duduklah situ. Anak cucu kita sebagai minoriti ke mana-mana negeri boleh duduk, tidak wajib hijrah. Tetapi kalau teraniaya sampai begitu sekali, maka boleh berhijrah ke tempat lain. Bahkan wajib dalam setengah-setengah keadaan itu. Ni selepas daripada Fatih Makkah tak ada hijrah. Sebab apa? Mekah pun sudah jadi negeri Islam dah. Nak hijrah waktu dia serupa je kat duduk situ, duduk Madinah. Takut nak dapat pahala hijrah. Tak dapat pahala hijrah ni pasal susah. Orang hambak dulu, orang buat nyaya. Sekarang ni siapa dia buat nyaya? Buat apa nak pergi? Ada kelebihan je kalau pergi ke Madinah. Tak ada siapa buat nyaya, serupa duduk situ. Satu. Yang kedua, Nabi SAW nak menunjukkan keistimewaan orang-orang yang telah berhijrah. Dia ada keistimewaan dia sendiri, orang lain tak boleh. Hijrah ni dia bukan saja-saja dengan kesusahan, bukan atas nama pindah satu tempat ke satu tempat tu orang panggil hijrah saja. Yang dimaksudkan sini tidak. Pindah ni dengan maksud nak menegakkan agama, nak meninggikan agama Allah SWT, menyelamatkan agama. Itu yang dimaksudkan hijrah di sini. Tidak ada lagi. Tetapi yang adanya jihadun wa niyatun, yang tetap adanya ialah jihad dan niat. Yang tetap ada. Kalau kita rasa kita tidak dapat fadilat, kelebihan hijrah, macam mana nak dapat kelebihan hijrah? Kita sudah tak perlu hijrah lagi. Kena ada jihad. Kita kena berjihad. Dengan kita berjihad, insya-Allah kita akan dapat pahala ataupun kelebihan hijrah tu sedikit sebanyak kita akan dapat. Dan kena ada niat untuk buat sesuatu perubahan. Seperti mana sahabat-sahabat dulu berhijrah untuk buat perubahan dalam agama. Untuk buat perubahan dalam agama. Kena ada niat macam tu. Orang Islam kena berjihad. Kalau tidak berjihad pun kena ada niat. Tak boleh tak ada. Sekurang-kurangnya kena ada. Jihad luas maknanya.
Tak boleh nak berjihad tak tentu kalu. Tak boleh nak berjihad tak tentu kalu. Seorang kita nak berjihad lagu mana? Nak berjihad kita tak cukup peralatan lagu mana? Tak boleh. Kita tak boleh pergi setuh orang tak tentu pasal. Setuh orang, kadang-kadang musuh yang kuat ini kerana kita setuh seorang saja orang dia hancurkan sebuah negeri. Jangan terbaik main. Sebab itu tak boleh nak lancarkan jihad tak tentu pasal. Dia kena orang-orang yang cerdik fikir siapa masa dah ke tidak. Bahkan dalam keadaan sekarang ni kita kata umat Islam tak boleh lah, tak usah cari pasal, start dulu, jangan sekadar mempertahankan diri. Ya, itu wajib mempertahankan diri. Cari pasal nak pergi serang orang tak boleh, kita tak ada kuasa. Kita tak ada kuasa, itu hakikat. Kalau kita boleh bom dia sebutir, dia bom 100 butir, tak padah nak lawan lagu tu. Tak ada pasal, tak ada pasal. Jihad lagu lain banyak lagi benda yang kita cuar, tak jaga anak pinak dengan baik, jadi orang soleh, kemudiannya jadi seorang yang mikir tentang agama, tentang bangsa dia, tentang umat dia. Jaga anak-anak tu boleh jihad dah tu. Banyak perkara benda hak boleh jihad. Buat hak tu dulu setakat mana yang kita boleh, masing-masing buat setakat mana yang dia boleh. Nak kata jihad mengangkat senjata nak lawan musuh seperti yang berlaku pada masa ni, anda tak nampak. Tetapi kalau orang ceroboh kita tak boleh lah. Seperti yang berlaku di Palestin, di mana-mana kita kena balas. Setelah orang tahu sejarah ni bukan kita yang mulakan, musuh yang mula, bukan kita mula, bukan kita nak, dia buat. Lagu tu lain, tak apa. Lagu tu wajib kena pertahankan, kena berjihad. Tetapi kalau kita nak start dulu, tak nampak. Walau bagaimanapun jihad tu luas. Kena buatlah setakat mana ya kita boleh. Dan niat untuk buat itu kena ada. Niat lagu mana? Tak boleh kita duduk belajar lagi lah ni. Kita nak buat kerja tu tak boleh. Kena ada niat. Aku belajar ni siapa nak buat macam ni, benda macam ni. Tu kita nak buat macam ni. Kalau di negeri orang kafir ni dia pandainya dalam mikrobiologi misalnya, kita pun nak belajar biar pandai sampai begitu. Kalau dia sama jumpa kuman ni nak menyelamatkan orang ni, dia sama boleh ke orang kafir. Kita tak ada, tak naik nama kita. Orang Islam tak ada buat gapo. Cuba kalau kita boleh buat benda-benda macam tu, boleh menemukan benda-benda tu, biar ada niat nak naik nama orang Islam, nak naik nama bangsa umat Islam. Cuba fikir benda-benda lagu tu. Dia kena ada niat supaya orang Islam ni mulia, hidup mulia. Orang Islam disegani, orang Islam digeruni, orang Islam kemudian jadi senang, jadi berkuasa semula. Kena ada niat macam tu. Ketika belajar nak boleh buat apa, tapi kena ada niat. Niat ni apa tujuan? Bukan niat nak makan gaji saja. Setengah-setengah orang tu dia pasal dulu lah, ini yang tak kenanya. Dia tidak pasal molek tu. Niat tu niat apa? Niat untuk menegakkan agama Allah dalam bidang masing-masing. Kena niat. Setengah orang dia niat jak kecil lagi. Cikgu ni duduk ajar ni, niat kau dia nak makan gaji kita senang sok boleh rumah. Ada kereta tu ya duk sebut. Jadi fikiran budak tu lagu tu. Hak besar pun besar lagu tu. Bila dia besar dia fikir nak cara orang tino comel tu je. Duduk ajar lagu tu. Dia tidak ajar perempuan ni nilai dia duduk di mana. Nilai seseorang perempuan. Kita nak pilih perempuan lagu mana? Tidak duk ajar lagu tu. Kalau ajar lagu tu, ajar cara hadis lah. Fasfar bidzatiddin. Orang perempuan dikahwin ni kerana comel dia, kerana goni dia, kena cari hak agama. Kalau ajar molek dia tubik lagu tu. Sebab tu dia jadi teruk. Yang perempuan tu pun gila-gila tu. Melompak-lompak duk hias diri gitu gini. Kenapa? Kerana orang yang peminat dia ni hak lebih-lebih minat lagu tu. Sebab tu duduk lebih-lebih sangat tu. Duduk pakai make up macam-macam tu, berubah macam-macam, bulu mata tu ada biru, ada hijau, ada macam-macam. Sebab apa? Ramai hak kenal lagu ni. Hak kenal lagu ni kalau kita menikah dengan dia senang kita. Habis jadi rosak masyarakat. Kenapa? Niat tak betul. Asalnya niat tak betul dulu. Kena niat biar betul dulu. Ikut apa-apa bidang, niat biar betul.
Semuanya untuk menaikkan agama Islam. Kalau orang kafir boleh pisahkan kembar siam, kita kata dalam perubatan, tidakkah naik nama juga tu? Arab Saudi ni kalau dia boleh buat macam tu, naik nama istimewanya. Ada orang Islam ni pandai juga, tidak kurang dalam bidang dia. Tentu dia tak boleh buat dalam bidang lain, dan bukan dia mengaji benda tu. Ada niat lagu tu, tak apa dah, ada niat untuk Islam. Lepas tu bila kita kerja, takkanlah tak boleh pitih. Orangnya bui pitih, orang reti menilai. Tetapi matlamat kita sebenarnya hak situ, untuk Islam. Ini ada. Hak terus ada. Hak ni ada sampai bila? Sampai hari kiamat. Ada. Kita tidak cukup syarat untuk berjihad angkat senjata pun. Hak ni boleh berjihad tu. Jihad dengan anak bini. Jihad dengan pelajar kita. Jihad dengan masyarakat kita. Banyak kita boleh berjihad. Terutama pemerintah-pemerintah. Banyak benar lah nak berjihadnya. Pemerintah-pemerintah. Kerajaan-kerajaan nak berjihad orang susah ni, ramai ni. Tak siwi susah. Tu pun berjihad juga. Macam-macam lah. Ni ramai lagi orang buta huruf ni. Hak tak pandai mengaji, nak suruh mengaji. Macam mana nak suruh minat mengaji? Jihad juga tu. Maksud sebenarnya ialah nak membangunkan orang Islam. Biar orang Islam hidup mulia. Itulah jihad. Wa idza stunfirtum fanfiru. Bila kamu digesa, bila kamu dipanggil untuk berperang, maka kamu kena perang. Siapa dia hak berhak panggil? Bukan hak semena-mena apa ni sama-sama kita sama-sama tak erti ni. Panggil. Mana bila panggil ni makna pemerintah, ataupun dalam keadaan yang kucak-kacir betul pemerintah tak ada dah, semua kita terpanggil untuk mempertahankan tanah air kita, negara kita, umat kita. Pada ketika itu kita kena keluar. Ni maknanya dalam keadaan orang tekan kita, orang serang kita, pada ketika itu kena perang. Fanfiru infiru khifafan wa thiqala, dalam Quran kata. Dalam keadaan berat kau ringan kau tak kira, kena pergi belakang. Lelaki kau perempuan kau kena perang belakang, terlibat belakang. Perang yang menyebabkan mati itulah, tumpah darah. Kemudian ni nak bai'ah tu. Tak ada. Sebab itu tak ada orang-orang yang boleh duduk di Madinah tu adalah memang orang muhajirin. Sebab itu anda sudah sebut dah dulu, Abu Sufyan adalah sahabat muhajir, tetapi ahli-ahli sejarah selewengkan. Muawiyah adalah sahabat muhajir, tapi ahli-ahli sejarah selewengkan. Dia selewengkan lagu mana? Dia kata ini orang Islam, baru Islam selepas pada Fatih Makkah. Selepas muka Mekah baru Islam. Mana boleh jadi dia Islam ni kerana takut kau tak ada arah dah. Jawabnya, kalaulah mereka ini Islam selepas Fatih Makkah, di manalah hijrah ba'dal Fathi? Sedangkan Abu Sufyan memang duduk di Madinah. Jelas dalam hadis berapa banyak duduk di Madinah. Muawiyah duduk di Madinah. Maka mana dia boleh duduk di Madinah kalau dia tidak berhijrah sebelum daripada Fatih Makkah? Ini menunjukkan dia telah berhijrah sebelum Fatih Makkah. Sebab Nabi SAW tak ada bui siapa-siapa pun selepas Fatih Makkah pergi duduk di Madinah. Tak ada. Seorang kalau ada, Safwan bin Umayyah, seorang tu. Itu pun atas permintaan pak saudara dia Abbas. Sejarah sebut, dalam kitab-kitab hadis pun sebut jelas. Tapi orang nak menguduh, nak merendahkan Muawiyah dan ayah dia Abu Sufyan, orang kata dia tidak muhajirin. Padahal kalau tidak muhajirin macam mana duduk Madinah? Itu salah satu bukti kita. Dan banyak lagi lah yang lain, sebab kita tidak nak bincang tu, tak perlulah bahas panjangnya. Baiklah. Babun idza turra ar-rajul ila an-nazar fi syu'uri ahli dhimmah. Dalam perang kita akan jumpa dengan orang perempuan, orang lelaki, orang perempuan pemusuh dia guna. Jadi kita orang Islam dah kita tahu dah orang kafir ni, orang kafir dia kata orang Islam tak boleh tengok aurat. Orang Islam tak boleh tengok aurat, kita guna orang perempuan kalau lagu tu. Kita guna orang perempuan biar dia sebuah salah. Tidak, agama Islam ni agama yang sesuai untuk semua zaman, untuk semua keadaan, sesuai. Agama Islam ada cara dalam perai lagu ni dengan lagu ni cara. Boleh, hak tak boleh tengok ni kalau tak ada sebab.
Kalau ada sebab, doktor nak merawat lagu mana? Kalau tak tengok, kudih tu duduk poho. Kalau tak tengok macam mana? Tu kilai, supo juga di sini. Kalau seseorang itu terpaksa, uturrah, mana terpaksa, darurat, melihat rambut ahli zimmah. Ahli zimmah ni orang kafir lah, ataupun orang kafir, ataupun mukminat, orang Islam, dia terpaksa kena tengok. Dan kalau terpaksa menelanjangkan mereka, lagu mana? Boleh ke tidak? Imam Bukhari nak ayat boleh lah. Nak ayat boleh. Sampai ke peringkat menelanjangkan dia, boleh. Ni perang adalah di antara perkara yang darurat. Kita tak boleh kira seperti biasa dah dalam keadaan perang ni. Kita boleh tengok, boleh dedahkan, boleh tengok rambut dia, boleh tengok apa. Ini menunjukkan bahawa rambut itu aurat. Setengah-setengah orang mengatakan tak apa, tidak aurat rambut. Tidak aurat lagu mana. Dan Imam Bukhari kata kalau seseorang terpaksa melihat rambut, terpaksa boleh tu. Ni dalam keadaan perang, ataupun terpaksa dalam keadaan lain lah, darurat lain, baru boleh. Kalau tidak, tak boleh. Nak kata boleh pula, macam mana? Itu bercanggah. Banyak sekali dalil-dalil dalam agama kita ni menunjukkan rambut orang perempuan itu pun aurat. Kita tak boleh tengok. Sebab itu dalam keadaan darurat saja baru boleh. Kalau memang boleh, apa perlu kata macam ni? Tak perlu. Orang mukminat sama juga. Begitu juga orang-orang yang kerja custom kau apa kau, boleh. Dalam keadaan dia syok, dia boleh. Jangan pula ambil kesempatan. Itu soal lain lah, itu bab lain. Ini kira asalnya. Asalnya memang boleh. Kadang-kadang demo ni teruk, macam-macam cara. Dia telai lah. Dia telai. Gupa-gupa dalam apa-apa telai. Kena tunggu siapa dia buat air, bau-bau tubik. Benda hak dia nak susu. Siapa macam tu. Jadi ada cerita ni sudah berapa kali dah kita jumpa pun hadis ni. Ceritanya perawi ni Sa'ad bin Ubaidah meriwayatkan daripada Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman ni dia penyokong Uthmani. Penyokong Uthmani ni sebenarnya tak ada sokong mana-mana. Zaman masa Sayyidina Uthman tu tak ada apa. Bila Sayyidina Uthman mati, dibunuh, maka adalah yang nak menuntut bela terhadap kematian Sayyidina Uthman. Puak-puak ni dikepalai oleh Sayyidina Muawiyah. Puak-puak ni orang panggil Uthmani lah. Uthmani orang panggil. Puak-puak yang menyokong Sayyidina Ali orang panggil Alawi. Ni Abi Abdurrahman ni dia pengikut Uthmani, puak-puak saat ni. Dia kata kepada Ibni Atiyah, yang mana dia ni penyokong puak-puak Sayyidina Ali. Dia kata apa? Aku tahu benar, kata dia. Bapa yang ketua kamu, yakni Sayyidina Ali ni, berani menumpahkan darah. Dia nak perang sangat ni, buat apa? Dia tidak takut menumpahkan darah sama Islam ni, buat apa? Aku tahu, kata dia. Sebab aku dengar sendiri. Dia kata, dia meriwayatkan hadis ini. Dia kata Nabi SAW hantar aku dengan Zubair, dan ada lagi sahabat yang lain, dulu kita sudah jumpa dah. Dia suruh pergi kepada Raudah Khakh namanya. Raudah Khakh nama tempat ni. Kamu akan pergi di situ, jumpa dengan seorang perempuan yang mana Hatib bagi surat kepada dia. Dia kirim kepada orang-orang penduduk Mekah, ketua-ketua Mekah. Nabi SAW tahu. Macam mana dia tahu? Wahyu lah tu, wahyu. Kita tak boleh tahu. Kalau kita tak boleh tahu dan kita tak ada wahyu, kena teliti lah, kena pasang spy lah. Ini nak ceritanya pemimpin pemerintah negara Islam, dia kena ada usaha, ada ikhtiar bagaimana nak tahu rahsia-rahsia. Nabi SAW dia boleh tahu, tak apa, dia ada wahyu. Kita nak tunggu wahyu tak mari, moga tak ada wahyu. Kita kena pasal telinga dan mata kita. Gitu. Bila begitu, pergilah. Kami pun kata surat. Perbahasan panjang lagi di tempat yang lain. Sini dia rekam. Surat siapa dia? Dia tanya. Dia kata orang ni bui. Dia tak nak bagi, kata dia. Sayyidina Ali dan Zubair dan lain-lain ni pun kata, kamu keluarkan saja. Kalau tidak, kami akan telanjangkan kamu. Ni adakah dia kata saja? Orang Islam dia tak boleh kata saja. Kalau benda dia tak boleh buat. Dia boleh buat ni. Kalau perempuan tu tak keluar surat tu, dia boleh buat. Dia boleh telanjangkan, cari mana, susuk mana. Dia boleh. Tidak salah, tidak berdosa.
Kemudian kita kata takut ini pendapat sahabat saja. Tak, dia balik tu dia pergi royak pula pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu. Kalau dia tidak royak pun, benda ni penting, tak boleh. Mesti Allah SWT tegur royak Nabi kepada Nabi. Dia ni royak benda tak betul ni. Dalam percakapan dia tu, dalam soal selidik dia tu, dia buat tak betul. Ini tak ada cerita. Bermakna Nabi SAW terima. Takrir. Itu makna takrir. Nabi SAW terima cara macam ni pun boleh dalam keadaan darurat. Tak ada buat begitu, perempuan tu pun waktu tubik. Waktu tubik lah. Hujzah tu asal maknanya dalam ikat kain dia. Boleh jadi setengah ulama dalam hadis yang lain dia kata dalam rambut dia yang dipintal itu. Setengah ulama kata rambut dia tu panjang, dia ekor dia tu dia letak dalam kain. Dalam kain tu. Waktu tubik. Surat tadi. Tiba-tiba dapat ni, buat balik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa perempuan itu juga pergi sekali. Bawa pergi, bacalah surat. Oh, rupa-rupanya daripada Hatib. Betul lah Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Panggil Hatib lah. Apa buat lagu ni? Dia kata jangan gaduh. Sabar kata dia. Saya demi Allah, saya tidak jadi kafir. Saya ni semakin sayang kepada Islam sebenarnya. Tapi tak ada arah. Saya mikir saya tak ada apa satu. Tak ada keluarga, tak ada gapo yang boleh membela anak pinak saya. Keluarga. Ada harta benda hak duduk di Mekah ni tak ada. Orang lain ada anak beranak. Orang segar ke orang tu, segar ke orang ni. Hak saudara dia, hak ni sepupu dia, orang-orang yang disegan ni. Tak boleh nak buat tak satu kala. Dia tak ada gapo kata dia. Dia fikir dengan cara lagu ni dia boleh buat. Dia berbudi, apabila berbudi dama tu kira jagalah sikit tidak buat nyaya kepada anak beranak dia. Dengan maksud gitu kata dia. Itu sebenarnya tak ada lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata betul. Dia kecap betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu. Betul. Sayyidina Umar nak marah dah. Sayyidina Umar kata biar saya penggal leher dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mana engkau tahu? Tentu sekali Allah SWT sudah tahu dah isi hati ahli Badar ni secara mana. Sehingga dia kata, i'malu ma syi'tum. Buatlah apa yang kamu nak. Maknanya jasa kamu ahli Badar ni begitu besar. Dia tu ikut serta dalam perang Badar tu sendiri satu kedudukan, memberikan satu kedudukan yang tinggi, sehingga kalau dia buat kesalahan-kesalahan yang lain, walaupun kesalahan itu berupa dosa besar pun, Allah SWT boleh ampunkan lagi. Sampai setara tu kelebihan ahli Badar itu. Hak kita naknya tadi, Abi Abdurrahman tadi dia kata, ni hak Sayyidina Ali kata, apa dia ni ahli Badar. Inilah yang membuatkan dia berani tu. Sebab tu dia berani nak perang tak apa tu pada arah apa. Muka dia ahli Badar kan. I'malu ma syi'tum. Saya percaya dia ni bikin lagu ni kata dia ni. Sebab tu dia berani nak perang ni. Nak isytihar perang terhadap orang-orang yang nak menuntut bela kematian Sayyidina Uthman. Kalau tidak apa-apa dia berani. Tak boleh bunuh sama Islam. Tapi kira-kiranya agaknya lagu Sa'di lah berkali. Setara Hatib tu buat kesalahan lagu tu, Nabi SAW kata tak boleh. Allah SWT tahu dah dia ahli Badar. Allah SWT kata buat apa yang kamu suka. Agaknya ketua kamu ni lagu ni. Dia kata, dia kritik kawan tu. Dia kritik apa ni, Ibni Atiyah. Hak tu hendaknya sini. Hak Sayyidina Umar kata saya nak penggal leher dia. Ini hak Sayyidina Umar tahu hukum Islam. Kalau nak kiranya dalam keadaan biasa boleh bunuh orang yang pecah rahsia negara Islam, pecah rahsia kepada musuh sampai ke peringkat boleh bunuh. Tidak salah kalau dia kata gini. Bukan kita boleh kata mana-mana dia nak bunuh, sedangkan Nabi tidak ada lagi. Tentu sekali dia sudah tahu dah sebelum itu. Tetapi ini kes lain, kes kecuali kes kecuali ni pasal dia ahli Badar. Allah SWT sajalah yang tahu demon ni, kelebihan dia. Begitulah bab istiqbalil ghuza. Sekatulah. Wallahu a'lam. Akhirul